Kita nak bercakap tentang aspirasi keluarga Malaysia, sudah pastinya kerajaan juga amat peka tentang isu-isu pengangkutan awam. Dalam memperkasakan pengangkutan awam, sudah pasti prasarana menjadi peneraju kepada memperkasakan dan juga menyediakan aspek-aspek infrastruktur ataupun penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam yang terbaik. Jadi kita terus saja bercakap berkenaan perkara itu bersama dengan Tuan Azharuddin Mat Sah yang juga merupakan Presiden dan Ketua Perkara Eksekutif Kumpulan Prasarana. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Azhar. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Tahniah tak terlambat untuk diucapkan pada Encik Azhar juga untuk menerajui Kumpulan Prasarana. Alhamdulillah, dan terima kasih bersama kami pada pagi ini. Okey, jadi kita ingin Encik Azhar kongsikan terlebih dahulu. Ialah sejak Encik Azhar berada di dalam komunitas ataupun keluarga Prasarana ini, apakah antara cabaran utama yang Encik Azhar boleh saksikan sekarang ini yang mungkin perlu diberikan perhatian untuk diselesaikan terlebih dahulu? Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada Cik Ismail dan Cik Syuhada kerana memberi peluang kepada saya mewakili Prasarana untuk memberi maklumat lanjut dan inisiatif baru Prasarana untuk bidang pengetahuan awam darat. Ya. Berbalik kepada soalan Cik Syuhada tadi mengenai perkara yang utama saya, ada 3 perkara utama. Yang pertama ialah bagaimana perkara mengenai penularan wabak COVID-19 yang memang terkesan seluruh negara dan seluruh dunia. Ya. Bagi kami pihak Prasarana, dari segi penggunaan pengetahuan awam darat telah terjejas dengan amat yang besar. Ya. Sebelum pandemik, pengetahuan awam darat penumpang-penumpang adalah 1.3 juta satu hari. Pada tahun 2020, permulaan wabak COVID jatuh kepada 500,000. Dan pada tahun 2021, jatuh kurang daripada 1/3 kepada lebih kurang 300,000 satu hari. Ya. Ini adalah menjejas daripada segi penumpang kami. Tetapi Alhamdulillah dengan pelan pemulihan negara, kami nampak peningkatan daripada segi pengetahuan awam darat kepada lebih 500,000 pada bulan Januari tahun ini. Ini adalah satu perkembangan positif. Okey. Perkara kedua yang memberi cabaran bagi saya dan Prasarana ialah insiden LRT Bertumbung Kelana-Jaya, laluan Kelana-Jaya yang berlaku Mei tahun lepas. Ini merupakan satu kejadian yang tidak patut berlaku dan kami di Prasarana sedang sedaya upaya untuk menambah baik operasi kami. Pihak kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan telah melakukan satu siasatan dan telah mencadangkan 23 inisiatif untuk penambahbaikan kami. Kami telah melakukan 16 dan 7 lagi dalam proses penambahbaikan. Dan yang ketiga adalah saya mencadangkan bersama lembaga mengarah untuk merangka hala tuju Prasarana dan pengetahuan awam darat untuk masa hadapan. Ini adalah perkara penting yang 3 cabaran dan misi utama saya dan rakan-rakan saya di Prasarana. Okey. Tuan Azhar sendiri, kalau secara peribadinya kita ikutkan kepada track record career-nya itu, menceburkan diri dalam bidang pengangkutan awam darat ini, sudah pastinya banyak pengalaman yang sudah diperoleh dan ini diterjemahkan apabila menerajui Kumpulan Prasarana. Jadi apakah perkara-perkara yang diberikan keutamaan selain daripada 3 disebutkan tu untuk melihat negara kita juga tidak ketinggalan dalam menyediakan pengangkutan awam darat yang setanding bukan sahaja dengan negara maju tetapi kalau boleh dengan negara-negara ASEAN yang lain? Pengangkutan awam darat ini adalah amat penting dan sebagai satu nadi kepada satu bandar. Kata terlihat di dalam rancangan Malaysia ke-12 di bawah kementerian dan kerajaan, ia meletakkan pengangkutan awam darat sebagai satu fungsi utama supaya Kuala Lumpur dan Barai di Lembah Kelang menjadi satu bandar terkemuka yang mempunyai pengangkutan awam darat yang cemerlang. Kalau kita bandingkan seperti di London, seperti Singapura yang mempunyai pengangkutan awam yang efisien, kami memiliki peranan yang amat penting. Dari segi strategiknya, kita mahu menisbah pengangkutan awam darat 40% penggunaan awam darat di antara penggunaan awam bandar. Setakat ini masih below bawah 20%, tapi dengan inisiatif-inisiatif kami, dengan projek-projek yang tengah rancak dibina, kami percaya dapat mencapai sasaran 40% pada tahun 2030. Ini adalah satu perkara penting sebab kalau lihat di kawasan Kuala Lumpur, di bandar-bandar, jalan amat sesat. Jadi penting untuk rakyat kami memberi perkhidmatan yang efisien dan selamat supaya rakyat akan percaya dan yakin dengan perkhidmatan kami supaya dapat menaiki perkhidmatan awam bandar sama ada bas ataupun rel. Ini juga dapat mengurangkan carbon emission
yang mana negara sekarang ingin mencapai net zero carbon emission. Salah satu inisiatif utama kami untuk mengurangkan karbon dioksida di udara. Encik Azhar juga mungkin boleh kongsikan apakah antara langkah setakat ini yang mungkin sudah diambil ataupun dirancang untuk melestarikan lagi pengangkutan awam ini dan menggalakkan orang ramai untuk lebih banyak menggunakan pengangkutan awam. Dalam jangka hala 7 hala yang masa hadapan, yang kami rasa we call it business plan, 5 tahun teras perniagaan, kami ada 6 fokus utama. Yang pertama ialah service excellence, yang mana kami memberikan servis yang paling optimal supaya rakyat yakin dengan perkhidmatan kami. Yang kedua ialah mengenai safety. Safety is our topmost priority, yang amat penting kepada kami semua. Yang ketiga ialah pengalaman pengalaman pelanggan, customer experience. What is the customer experience? Yang keempat ialah sustainability, kelestarian. So banyak isu-isu mengenai sustainability sekarang ini. Yang kelima ialah digital. Dalam dunia moden ini, kami pula perlu bersiap sedia untuk be different from others. Dan keenam ialah mengenai kolaborasi dengan syarikat-syarikat lain. Kami percaya prasarana akan lebih cemerlang jika kami dapat bekerjasama dengan banyak syarikat lain, sama ada GLC lain ataupun dengan syarikat-syarikat tempatan yang lain. So ini adalah 6 fokus utama yang kami pentingkan. Kalau saya boleh terangkan lebih lanjut, salah satu perkara utama yang kita akan buat baru ialah mengenai electric vehicles. Kami ada setakat ini 1,600 bas yang kami beroperasi di Kuala Lumpur, kebanyakan di Kuala Lumpur dan di Penang dan Kuantan juga. Dan basnya adalah akan ditukar dari peringkat-peringkat. Yang telah mendapat persetujuan daripada Lembaga Pengarah dan Kementerian Pengangkutan untuk kita menukar semuanya kepada electric vehicles. So dari segi ini akan menambah baik dari segi udara, dari segi environment, yang kami dalam by 2030 semua bas kami akan ditukar kepada bas elektrik. Ini adalah satu perkara petanda yang penting yang dapat memacu negara ke masa hadapan. I think it is in line with the Sustainable Development Goals. Betul. We want to achieve later in the future. Okey, Encik Azhar, persoalan berkenaan tentang kalau kita lihat bukan saja customer experience itu penting, tetapi memaparkan wajah-wajah barisan hadapan yang dibarisi oleh staf-staf prasarana juga amat penting, bukan saja di kaunter tetapi juga di operator. Itu juga menjadikan mereka sebagai duta kepada syarikat. Jadi bagaimana Encik Azhar melihat perkara ini sebagai mempamerkan wajah yang dikatakan sebagai mesra pelanggan dan juga wajah yang disenangi pelanggan melalui staf-staf syarikat juga? Ini adalah satu perkara penting sebab dalam hala 7 Pasarana 5 tahun, bukan sahaja peranan Pasarana untuk membawa penumpang dari destinasi satu ke destinasi satu. Itu memang basic. Tapi yang penting ialah kami menambah baik the customer experience. Bagaimana mereka ingin plan the journey. Bagaimana mereka hendak dia pergi ke rumah, ke stesen. Dan apakah experience pengalaman mereka semasa berada dalam stesen. So kami jangka, and ini bukan setakat sahaja daripada pengguna-pengguna di Kuala Lumpur dan juga daripada turis, daripada semua pendatang-pendatang dari luar negara. Kami akan adakan, kami panggil station ambassador. Yang mana akan memberi maklumat, akan memberi pertolongan, bantuan kepada sesiapa-siapa pengguna yang menggunakan perkhidmatan yang bukan sahaja ingin tahu mengenai isu-isu di kawasan sekitar mengenai perkhidmatan kami, tapi kawasan-kawasan sekitar stesen yang mereka mungkin boleh tahu ingin ke mana mereka pergi. So, jadi bagi saya, bagi kami, perkhidmatan kami sepatutnya melangkaui setakat membawa dari destinasi ke destinasi, tetapi juga the experience, kami ingin enrich the experience. Itu adalah satu perkara utama untuk kami. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan segala perancangan ataupun misi dan visi untuk dilaksanakan, itu pastinya memerlukan satu dana yang betul-betul mencukupi untuk melaksanakan plan yang sudah pun disusun. Jadi apakah antara perkara yang diambil keutamaan untuk menambah hasil prasarana dan juga memacu segala pengoperasian ke arah yang lebih baik untuk pengguna? Terima kasih. Itu adalah soalan yang kami fikir tiap-tiap hari sebab ia merangkumi hal-hal kewangan. So dari segi satu projek pembinaan, memang kosnya berbilion-bilion. Kalau tinggal LRT 3, kosnya buat 17 bilion. Dari segi operasinya,
tiap-tiap tahun bila dia siap, LRT 3 LRT Shah Alam akan kosnya beratus juta. So dari segi itu adalah amat penting untuk kami mencari pendapatan baru, what we call as non-fair revenue. Ya. So non-fair revenue ni kami, pihak prasarana, kami ada satu anak syarikat yang bernama Pride, yang fungsinya utama adalah mencari pendapatan selain daripada tiket. So dari segi itu kami ada tanah di sekitar stesen rail station yang mana telah kami persetujuan ataupun kerjasama dengan syarikat-syarikat lain untuk membina what we call as transit oriented development, yang mana 10 tanah ini akan menjana pendapatan baru untuk prasarana. Di samping itu kami juga telah bekerjasama dengan anak-anak tempatan, pegawai tempatan untuk meletakkan kios, food stalls untuk membantu peniaga-peniaga tempatan yang kecil supaya dapat selepas COVID ini, di masa pandemik ini, menjana pendapatan baru untuk mereka. Jadi bagi contoh, kami telah bekerjasama dengan Uncle Kentang, salah satu orang yang menolong banyak membantu orang miskin. So kami di Puchong, dia akan membuka 2 kios atau 2 stall yang akan membantu orang miskin. So ini adalah satu dari menjana pendapatan untuk kami. Tetapi kami sebagai satu GLC juga mendapat, kami ingin membantu rakyat, part of our CSR, untuk bekerjasama dengan orang seperti Uncle Kentang yang dapat membantu rakyat. So fungsi kami ada 2. Okey, Tuan Azhar, kita sedia maklum dari semasa ke semasa pihak kumpulan prasarana sentiasa memberikan yang terbaik untuk memberikan layanan kepada pengguna dan juga customer experience yang baik, khususnya kepada apa yang difikirkan untuk keselesaan pengguna. Kalau boleh kita lihat, parkir bertingkat juga sudah pun mula dibina di beberapa stesen dan juga ada beberapa projek-projek baharu yang kini sedang dalam pengujian dan akan dilancarkan untuk penggunaan bagi pihak awam. Jadi untuk kemaskini terkini, apakah projek-projek yang akan dinikmati oleh masyarakat dan juga pengguna-pengguna awam? Ada 3 projek utama yang di bawah kelolaan prasarana ataupun rakan syarikat kami, MRT Corp. Yang pertama ialah LRT 3 yang kami panggil LRT Shah Alam, yang sedang rancak dibina. Peratus kelengkapannya ialah 70%. Yang kami jangka akan siap sekitar hujung tahun 2024. Ini adalah merupakan laluan yang penting sebab ia laluan daripada Klang, Shah Alam hingga sampai ke Bandar PJ di Petaling Jaya ke Wan Utama. Ini juga bersambung, diintegrasi dengan laluan Kelantan Jaya dan laluan MRT. Bagi saya, LRT Shah Alam ini adalah amat penting sebab ia akan membantu kesesakan di lebuh raya persekutuan. Federal Highway is probably the most congested highway in our country. So dengan siapnya lagi 3 tahun pengangkutan awam darat ini, LRT ini, kami dapat mengurangkan kesesakan. Yang kedua ialah MRT laluan kedua, MRT Putrajaya. Yang ia menyambungkan daripada Sungai Buloh terus ke kawasan Kepong, ke kawasan masuk Kuala Lumpur, terus ke Cyberjaya dan Putrajaya. Ini juga akan melengkapkan lagi rangkaian rail di Kuala Lumpur, yang mana tidak perlu lagi kalau orang di Putrajaya ke KL, dia bukan naik MRT, naik rail perkhidmatan kami. Yang ketiga ialah projek bukan di Kuala Lumpur tapi di Johor Bahru, di mana kami prasarana dengan SMRT membuat sistem dan MRT Corp membuat pembinaannya akan menyambungkan Johor Bahru dengan Woodlands di Singapura. Kalau kami lihat dari segi kesesakan, tambak Johor di antara Johor dan Singapura adalah satu-satu perhubungan 2 negara yang paling sibuk. Jadi dengan kelengkapan persiapan projek ini akan siap 2026, kami pasti akan mengurangkan kesesakan itu. Baik, ini pastinya akan memberikan manfaat kepada seluruh mereka yang berada di kawasan pembinaan yang akan siap ataupun dilancarkan ataupun boleh digunakan tidak lama lagi. Mungkin dalam masa yang sama ramai tanya bagaimana prasarana bergerak ke arah teknologi moden dan sebagainya, mengaplikasikan teknologi-teknologi moden ini dalam pengoperasian segala jenis perkhidmatan awam yang dikendalikan di bawah prasarana. Ada 2 perkara dari segi digital yang kami sedang rancang dan tengah bina. Satu ialah aplikasi platform kami yang kami nama Pulse, yang boleh download di internet. Pulse ini adalah satu what we call journey planner, yang mana boleh membolehkan seseorang itu membuat perancangan perjalanan. Dia akan naik rail ke, naik taksi ke, ataupun naik bas. Tapi ia lebih daripada itu. Bagi saya, in this the world of digital,
ia boleh merangkumi experience yang saya katakan kepada tuan tadi. Bagaimana dia boleh membeli makanan, bagaimana dia boleh buat beli barang harian. Itu adalah satu-satu program kami dari segi digital yang kami telah perkembangkan. Yang kedua, this is behind the scenes. Kita akan buat satu what we call predictive maintenance. Untuk rail kami, bila satu masa kita akan tahu bila penyelenggaraan rail kami perlu dilakukan. Ini memerlukan data. So data ini kami tengah membuat satu kajian. Bagaimana dengan data ini kami tahu kita akan buat just in time maintenance services. So itu adalah perkara penting yang dapat mengurangkan kos dan juga menggunakan penggunaan digital untuk kami jadi mengoptimalkan operasi kami. Bukan sahaja penyediaan rail tetapi penyediaan bas juga tidak hanya bertumpu di kawasan Lembah Kelang. Ada juga di beberapa negeri juga yang turut disediakan kemudahan pengangkutan bas ini oleh prasarana. Jadi bagaimana Tuan Azam melihat tidak hanya tertumpu di Lembah Kelang tetapi peningkatan operasi dan juga peningkatan penyediaan operasi juga penting di beberapa kawasan selain daripada di Lembah Kelang. Kami sekarang beroperasi di 2 buah bandar di Penang dengan lebih 150 ke 200 bas dan juga di Kuantan peran kami. Kami percaya dengan peningkatan bas yang efisien dapat membantu penduduk di kawasan bandar ini. Kami juga berbincang dengan IRDA, Iskandar Development Authority. So, mereka menggunakan perancangan mereka sendiri dan kami juga berbincang sebagai operator untuk servis bas yang efisien untuk Iskandar di masa hadapan. Itu adalah satu projek yang kami rasa akan membantu penduduk di kawasan tersebut secara positif. Okay. Masih dalam pembincangan, belum dimutamatkan lagi. Okay. Kami percaya kami akan mencapai persetujuan dengan kelulusan kerajaan dalam masa terdekat. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Terima kasih. Apa sahaja untuk keluarga Malaysia pastinya akan memberi manfaat di kemudian hari. Satunya kalau Cik Azhar juga boleh kongsikan ni lah, bila kita bercakap berkenaan dengan perkhidmatan awam ini, mungkin orang kata kurang popular lah dalam kalangan masyarakat Malaysia jika nak dibandingkan dengan negara lain yang sememangnya mengamalkan ataupun menggunakan perkhidmatan awam mereka. Jadi adakah pihak prasarana terdapat perbincangan ataupun perkongsian idea dan sebagainya terhadap negara luar yang mungkin dilihat lebih arif tentang perkhidmatan awam ataupun terlebih dahulu menggunakan perkhidmatan awam ini dan juga mengaplikasikan teknik-teknik ataupun menyesuaikan teknik-teknik tersebut terhadap kita di Malaysia ini? Ada. Kami melalui kajian dan perbincangan dengan pelbagai operator. Kami juga adalah salah satu syarikat yang involved dalam kami panggil Public Transport Association. Dan kami belajar daripada pengalaman-pengalaman yang terbaik. Salah satunya ialah make sure kita punya first and last mile connectivity is very good. So maknanya bukan setakat perkhidmatan rel kami bagus, tapi perjalanan experience, pengalaman perjalanan daripada rumah ke bas ataupun ke stesen, ke rail station dan terusnya ke menaiki train memang optimum. So bagi kami yang pentingnya first and last mile, kami sedang berbincang dengan pihak Grab untuk memberikan satu alternatif option. Kadang-kadang kalau segi experience nak jalan ke stesen bas ataupun bus station tu jauh atau mungkin panas. Kami faham itu adalah satu-satu kekangan constraint yang kita hadapi. Tapi kita berbincang dengan Grab, kalau mungkin dia dapat memberi satu alternatif yang mengambil penumpang terus daripada rumah terus ke hantar stesen, ini adalah saya satu kolaborasi yang patut diceburi dengan lebih lanjut. So bagi kami untuk menambah baik dan menambah lagi pengguna pengangkutan awam darat, we must tackle the first and last mile. Salah satu perkara utama yang saya rasa kami kena perbaiki lebih lanjut ialah mengenai keadaan stesen bas dan what we say walkway. Daripada rumah ke kawasan stesen bas. Ada kawasan berteduh, ada gahir selamat, bila malam dia ada lampu. Benda-benda basic seperti ini yang perlu kami perbaiki dan kami berbincang dengan DBKL dan pihak bandar raya lain di Selangor. Dalam masa terdekat ini kami akan mencapai satu persetujuan untuk menambah baik bas-bas stesen yang utama. Okey, Encik Azhar, kita sedia maklum ada yang menggunakan pengangkutan awam ini sebagai mod pengangkutan harian, sama ada untuk ke tempat kerja, untuk ke destinasi ataupun untuk melakukan urusan seharian, dan kebanyakan mereka juga mempunyai pas bulanan dan sebagainya. Kita sedia maklum melalui peruntukan belanjawan dalam 2 tahun, 3 tahun sudah kerajaan amat peka untuk memberikan satu insentif kepada pas bulanan dan sebagainya. Jadi bagaimana pihak prasarana juga mengambil kira perkara-perkara berkaitan perkara itu untuk memberikan satu lagi kita kata perkara yang bermanfaat untuk pengguna dengan memberikan nilai bayaran yang rendah dan juga kompetitif untuk pengguna melalui pas bulanan tersebut. Itu adalah amat penting sebabnya pengangkutan awam darat adalah amat penting untuk para pekerja dan para
para pengguna kami kebanyakannya adalah B40 ataupun M40. Ya. Di mana kosnya adalah very important. It's cost of living. Minimize cost of living. So dari segi itu kami telah mengenal pasti segmen-segmen pengguna. Dan kami telah berbincang dengan kewangan. Alhamdulillah dengan persetujuan kerajaan kami telah mengenalkan unlimited pass RM50 untuk pengguna menggunakan segala servis yang diberi oleh pasaran sama ada di bas ataupun di rail, mana-mana unlimited servis for one whole month untuk 1 bulan. So jadi maknanya kami bersama-sama dengan kerajaan ingin meringankan beban kepada rakyat yang terkesan kerana pandemik. Jadi subsidi dari kerajaan, tiket selalunya adalah RM200, RM150 dulunya. Tapi dikurangkan pada RM100 pada tahun dahulu. Tapi zaman pandemik ini, kerajaan juga telah mengurangkan kepada RM50. Jadi ini adalah tanggungan kerajaan untuk membantu rakyat yang terkesan. Tapi juga kami juga memperkenalkan PAS Keluarga Malaysia, yang mana mengikut saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami ingin merancangkan bagaimana keluarga bersama-sama. Jadi kami telah mengenalkan satu PAS yang RM15, tapi boleh pakai 4 orang di hujung minggu, unlimited, tanpa had. Dan kami lihat kami telah berjaya dekat 5,000 tiket telah dijual setakat 2 bulan lepas. Di mana family kami tengok gambar, kami gambar yang bersama-sama dengan anak, dengan bapanya ataupun dengan emaknya bersama-sama. Kami gembira dapat memberikan servis dan produk seperti itu. Okey. Jadi dah lalang Cik Azhar ada kongsikan tadi sejak pandemik ini ada ramai sebenarnya yang sudah mengurangkan untuk menggunakan perkhidmatan. Mungkin ada banyak faktor lain kerana work from home dan sebagainya kan. Jadi mungkin Cik Azhar boleh berikan sedikit jaminan dari sudut keselamatan COVID-19 dan sebagainya untuk mengembalikan keyakinan mereka semua yang sebelum ini seringkali menggunakan mod pengangkutan awam ini untuk ke tempat kerja atau mana-mana lokasi yang mereka tujui. Memang betul dari segi customer behaviour memang ada perubahan yang mana work from home itu adalah lebih digunakan. Jadi bagi kami ialah mandat untuk kami adalah menjalankan operasi yang selamat dan seperti mana kami buat sanitasi di kawasan-kawasan bukan sahaja di train-train kami atau di bas-bas kami, di depo-depo, di bus hub dan juga mana-mana pegawai kami yang masuk kerja perlu melalui SOP dan untuk yang perlu sebelum masuk ke pejabat. Tapi yang penting sekali ialah kami membuat penyelenggaraan operasi excellence supaya rakyat akan lebih yakin dengan servis yang kami. So inilah satu safety yang saya katakan tadi, salah satu fungsi teras utama. Priority is safety first. And kalau ada isu-isu yang terbangkit, saya telah mengarahkan pegawai-pegawai teknikal kami untuk membuat pembaharuan dan membuat perbaikan. As long make sure that the budget is available, kita akan make sure it gets done. Okey. Tuan Azhar, dalam penyediaan pengangkutan awam, punctuality ataupun ketepatan masa pengangkutan awam itu dinilai sebagai satu perkara yang penting untuk pengguna ataupun customer. Jadi bagaimana dalam perkara ini pihak kumpulan prasarana juga mengambil berat berkenaan tentang punctuality ataupun ketepatan masa arrival bagi setiap pengangkutan awam yang disediakan oleh pihak prasarana? Kalau kami bandingkan satu dari segi rail, ini memang secara straightforward. Ya. Dari segi masa puncak, kami akan mencapai 4 minit setiap satu frekuensi. Ya? Ya. Di mati Putrajaya Line pun, Putrajaya Line untuk 4 minit. Jadi dari segi rail, ketepatan masa bagi kami memang optimal. Yang kami ada cabaran ialah bas. Ya. Sebab bas mungkin bertolak pada waktu yang ditetapkan keluar daripada depo, tapi bila masa dia bas itu bergerak di kawasan perjalanan dengan kereta sesak, dia akan terkesan. Unpredicted. So jadi mungkin lambat 10-15 minit. Sebab itu adalah penting untuk orang download, untuk pengguna download Pulse supaya dia tahu bas tu di mana. Okay. Tapi yang paling penting bagi saya yang kami belajar yang Cik katakan tadi kawasan negeri-negara lain yang berjaya adalah mengenai bus lane. So, bus lane ini khusus untuk bas yang akan mencepatkan perjalanan, seterusnya membantu ketetapan masa. Jadi kami telah berbincang dengan Datuk Bandar di BKL untuk make sure bus lane yang ada di KL ini khusus untuk bus lane, bukan ada kereta lagi. Ini bagi saya kami confident dan positif memberi penambahbaikan yang ketara untuk perkhidmatan bas, seterusnya menambah ketetapan masa.
Ini ada satu koridor di Jalan Ampang yang kami telah perhatikan, kena halusi dengan pihak di BKL. Ini bukan sebagai satu koridor, mungkin ada lagi 4-5 koridor di KL dan di Selangor yang kami akan bincang lagi dengan pihak berkuasa tempatan. Ya, sudah ada beberapa negara di negara ASEAN sudah pun mula melaksanakan laluan bahasa saja. Jadi apa salahnya kalau kita juga untuk sama-sama menyertai dan juga menjadi seperti mereka, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Muhammad Azharuddin Mat Salleh, juga merupakan Presiden Ketua Eksekutif Kumpulan Prasarana. Terima kasih kepada Prasarana untuk penyediaan pengangkutan awam yang terbaik untuk rakyat Malaysia, khususnya dalam penambahbaikan dan juga penyediaan customer service yang disenangi dan juga baik untuk pengguna-pengguna awam. Ya, terima kasih sekali lagi Cik Azhar bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan hal dituju prasarana dalam sektor pengangkutan awam.